Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamimu bi khair ya karim. Alhamdulillah, malam ni kita jumpa lagi dalam sesi live Uncle Sufian Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah yang akan mengongsikan isu-isu syariah ataupun pengetahuan ilmu di dalam perundangan syariah, khasnya untuk orang di negeri Sabah dan secara amnya untuk semua rakyat Malaysia. Sebab kita tahu undang-undang syariah di Malaysia ni 95% adalah sama mengikut negeri, cuma ada beberapa percentage sahaja yang tidak sama. So, mostly-nya sama. Jadi hari ini kita akan sambung balik sesi live Uncle setelah sekian lama untuk kita kongsikan, dan kita akan sambung balik pada malam ni. So hari ini Uncle akan bawa tajuk harta, okay? Harta pusaka ataupun harta peninggalan daripada orang yang telah meninggal dunia. So mana-mana followers Uncle yang berada di medsos, sama ada di FB, TikTok, Insta, bolehlah invite kawan-kawan ataupun mana-mana untuk kita sama-sama mengimarahkan majlis ilmu kita pada malam ini. Sebelum tu Uncle suka untuk tanya suara Uncle clear ke tidak. Takut nama dia ni tidak berapa jelas kan, nanti Uncle cakap satu orang. So malam ni Uncle mau minta kamu komen dulu. Okay, thank you siapa yang sudah datang tu traveler. Okay, kita ada Elizali, thank you for... Okay, traveler daripada mana tu boleh bagi tahu Uncle. Suara Uncle clear, dia cakap daripada negeri mana. So Uncle mau tahu juga daripada mana. So yang sudah join live Uncle, okay, boleh teruskan dengan persoalan supaya kita boleh menjawab nanti apakah isu-isu ataupun persoalan di dalam undang-undang syariah ataupun di mahkamah syariah. Okay, Wangsa Maju, thank you orang Wangsa Maju sebab komen clear. Okay, dari negeri lain belum ada komen lagi, beritahu suara Uncle ni clear ke tidak sebelum kita teruskan. Okay, so isu yang Uncle mau kongsi pada hari ini adalah mengenai harta pusaka. Apa maksud harta pusaka? Okay, maksud harta pusaka ni adalah harta si mati. Okay, nak kisahlah yang meninggal ni husband kah, bapa kah, datuk kah, nenek. Okay, so di dalam tuntutan harta pusaka, bukan harta puaka, harta pusaka. Sebab Uncle ada terbaca di media sosial, harta pusaka atau harta puaka, maksud dia sana kan, adakah harta ini akan memberikan kebaikan ke atau keburukan? So sebab sekarang ni ramai sangat yang berebut pasal harta pusaka. Ada yang sanggup membohong fakta. Adik-beradik 8 orang cakap tinggal 5 orang, 3 orang tu sebab bukan geng dia. So dia beritahu mahkamah dia bohong, bukan adik-beradik, dia cuma 3 orang. So ini perkara happen di mahkamah syariah. Okay, so Uncle sendiri pernah ada experience handle case di mana ibu tiri berdusta terhadap fakta kewujudan anak lelaki. Dia geng sama anak perempuan, so dia beritahu mahkamah bahawasa anak tu cuma anak lelaki. Duit yang dipertikai cuma duit KWSP je pun. Walaupun agak banyak, lebih kurang dalam 100 over 1000. Tapi tidak wajarlah kita tidak mau kasih waris yang berhak. Sebab mencuri, memakan duit harta anak yatim ni haram, even sesen pun. Okay, kena ingat, orang yatim ni kebanyakan orang tua-tua sekarang ni anak yatim lah. Bapak tiada, mama tiada, kamu makan harta anak yatim, so haram. Okay, so benda ni happen supaya kita tidak jadi. Yang Uncle mau sharing hari ini, layakkah seorang anak menuntut harta? Sebab Uncle pengalaman Uncle dalam handle case syariah ni, dia melibatkan beberapa orang anak terdiri daripada isteri. Ini isu selalu timbul ni. Bapa dia kahwin ramai,
yang jadi isu, anak daripada isteri pertama tidak layak. Bukan anak, ialah anak-anak daripada isteri pertama dan isteri yang ketiga. Ini experience uncle. Tidak layak untuk menuntut harta pusaka. Yang cuma layak tu kan anak-anak daripada isteri yang kedua. Why? Itu isu yang timbul. Kenapa? Okay. Alright, orang traveler cakap isteri dia orang Inanam Sabah bah. Okay, ndak apalah. Yang ikut join uncle punya live, ndak kisahlah orang Sabah kah, Sarawak kah, Semenanjung kah, Singapore, Brunei, is okay. As long kita punya undang-undang tu sama, so boleh join sebagai menambah ilmu. Bukan apa? Biar kita faham, jangan buta kayu terhadap undang-undang. Selalu yang uncle cakap tu, isteri-isteri lah atau wanita-wanita yang kadang-kadang kesian diperkotak-katikan dengan isu agama, isu pasport, isu tiada kerja, selalu kena kasih takut. Contohnya isteri ni mualaf, dia cakap kamu ingat kau ada hak kah dalam harta beginilah, dapat anak lah, kau tu sudahlah mualaf. So semua tu dongeng. Ingat di dalam undang-undang syariah kita tidak melihat kepada latar belakang, sama ada dia mualaf, sama ada dia pemegang pasport, ataupun seorang isteri yang tidak mempunyai pekerjaan seperti pekerjaan yang mempunyai income gaji. Setakat suri rumah pun tiada masalah. Inilah yang selalu jadi isu kepada isteri yang takut disebabkan 3 perkara ni. Kamu tidak akan dapat hak jagaan anak sebab kau pasport. Kau tidak dapat hak jagaan anak sebab kau tu mualaf, family kau tiada Islam. Tiada kaitan pun dalam mahkamah syariah. Kita bukan melihat asal usul, kita tidak melihat pengenalan, kita tidak melihat kepada ada pekerjaan atau tidak ada pekerjaan. So ilmu ni yang perlu ada kepada seorang yang bergelar isteri supaya anda kena kasih bodoh. Okay? So kita punya isu malam ni harta pusaka. Anak tidak layak tuntut harta. Why? Okay, ada 2 sebab kenapa seorang anak tidak layak mengikut undang-undang syariah ataupun hukum syarak. Dia tidak layak tuntut harta bapa atau mamanya. Sekejap, bukan harta mamanya, harta bapaknya. Okay? So ada different nih, harta bapa, harta mama. Okay? So nanti uncle kasih explain apa dia punya perbezaan. Okay, kita cerita harta bapa. So uncle bagi satu cerita pengalaman uncle lah handle case. Uncle tidak cerita pun siapa nama dia orang mana ke apa, tidak. Cuma kita mau dari segi isu. Bapa dia ni, arwah bapa dia kahwin ramai, kahwin 3. Anak yang bini pertama ada 2-3 orang. Anda silap uncle mungkin dalam 4 orang lah. So anak yang kedua punya isteri ada lebih kurang 3 orang. So anak yang last kali, bini yang ketiga ada 1 orang. So di sini uncle mau beritahu pengalaman uncle, anak daripada isteri pertama dan isteri ketiga tidak layak untuk menuntut harta. Okey, kita cek balik kepada isteri yang pertama punya anak. Kenapa dia tidak layak tuntut harta? Inilah yang uncle mau cerita. Why dia tidak layak? Anak-anak daripada isteri pertama tidak layak dapat harta disebabkan oleh perkahwinan ibu bapaknya tidak berdaftar di pejabat agama. Tiada pengesahan ataupun dokumen perkahwinan. Itu isu yang pertama kenapa anak tidak layak tuntut harta pusaka. Teruskan je. Okay. So isu yang pernikahannya perlu membuat pengesahan nikah ibu bapaknya dahulu sehingga ada sijil perkahwinan ataupun sijil nikah. Daftar lewat ke apa, yang penting ada sijil nikah lah. So barulah anak-anak waris dia tu layak untuk membuat tuntutan harta di mahkamah. Okay. So bagi anak yang tidak sah taraf punya, anak yang tidak sah taraf ni, kalau kita sudah tahu ini keterlanjuran disebabkan oleh perlakuan lepas. So sebagai seorang bapa, dia perlu
prihatin, di mana keterlanjuran tu perlulah dia cover dengan membuat ikatan hibah ataupun mewasiatkan hartanya untuk anak yang tidak sah taraf. Okey, sebab kena ingat, anak yang tidak sah taraf ni bukan dia minta lahir sebagai anak yang tidak sah taraf, tapi oleh kerana kesilapan ibu bapa dia menyebabkan terjadinya dan terhasilnya anak tidak sah taraf. So, itulah yang pada hari ini yang Uncle mau kongsikan, sharing mengenai isu-isu syariah yang terjadi semasa Uncle praktis sebagai seorang pengamal perundangan. Okay? So, Uncle mau tengok ada soalan ke tiada? So, kita ada Nur Iman. Thank you Nur Iman sebab begitu clear. Kita ada Izzah Tamrin. Waalaikumsalam Puan Izzah Tamrin. Mungkin ada soalan yang perlu ataupun yang sepatutnya Uncle jawab daripada followers yang sudah join. Okay? So, hari ini kita punya isu mengenai harta lah. Harta pusaka. Sebab Uncle kena explain juga, ramai juga yang membuat tuntutan harta, tapi sebenarnya dia tidak layak untuk buat tuntutan. Kenapa? Sebab bapa mamanya ni tiada sijil nikah. So, orang yang tiada sijil nikah, dia tidak layak dari segi undang-undang untuk membuat tuntutan harta. Okey, itu dari segi dua isu yang Uncle cakap. Satu, anak tidak sah taraf. Satu, ibu bapaknya tidak berdaftar perkahwinan. Okey, isu yang kedua. Kalau tadi anak kandung yang tidak sah taraf pun tidak dapat, ini kan pula anak angkat. Ada isu ni berlaku di mahkamah, di mana anak angkat dulu-dulu ni dibinkan kepada bapa angkatnya. Okey. So, dia ni pula lebih-lebih bila bapaknya atau ibunya meninggal dunia, dia pula membuat tuntutan harta pusaka. Sedangkan dia adalah anak angkat, bukan anak kandung. So, anak angkat pun dia tidak layak untuk membuat tuntutan harta pusaka daripada bapa dan ibu angkatnya. Okey? So, itu adalah satu perkongsian yang perlu followers Uncle ataupun viewer Uncle pada malam ni untuk faham fakta tersebut. Okey? Adalah anak angkat punya isu yang tidak layak untuk membuat apa-apa tuntutan harta pusaka. Okey. Berbalik kepada isu yang lain pula. Uncle mau bagi contoh lagi. Tadi pasal anak angkat. Okey. Lepas tu kita ada anak yang bapa mamanya tiada sijil nikah. Ada lagi satu anak tidak sah taraf. Okey. So, itu orang yang tidak layak untuk mendapat harta pusaka. Okey, bagaimana pula isu bagi golongan yang macam tadi Uncle cakap tu, bapa mamanya tidak mempunyai sijil nikah, tapi ibu dia pula yang meninggal dan ibu dia ada kasih tinggal harta. Adakah anak-anak yang bapa mamanya tiada sijil nikah boleh tuntut harta pusaka? Ada beza kan? Tadi bapa tidak boleh tuntut. So, ini sekarang mama. Mama dia meninggal, ada kasih tinggal harta. And then, bolehkah dia tuntut harta pusaka? Jawapan dia boleh. Walaupun seorang ibu itu tidak bernikah, anak yang lahir daripada rahimnya boleh membuat tuntutan harta pusaka. Walaupun ibunya tidak mempunyai sijil nikah ataupun tiada husband, dia boleh buat tuntutan harta ibunya. Sebab anak adalah waris kepada ibu kandung. So, itu tidak ada masalah. Okey, faham ah? So, kita ada Nurul Syafiza. Waalaikumsalam. Kita ada aiskrim soda. Aiskrim soda nak tanya, kalau suami bagi nafkah kurang-kurang, yang lain tertunggak. Wow, boleh pula begitu ah? Apa yang boleh ah? Okey, persoalan ni nak tanya, kalau suami bagi nafkah kurang-kurang, yang lain tertunggak. Soalan dia apa tu? Uncle tak faham soalan tu. Bagi
soalan yang lebih orang cakap boleh difahami. Okay. Thank you. Tertanya-tanya juga saya. Okay. Nurul Syafiza. Apa yang tertanya-tanya tuh Puan Nurul? Okay. Ada lagi yang sebut wow nih. Aku pun dah tahu ini soalan kah kenyataan. Alright. Kita Wani Rose dapat. Thank you. Okay. So, di mana yang dalam talian boleh teruskan dengan persoalan supaya kita boleh sharing soalan dan jawapan. Okey, anak tak sah taraf berbinkan Abdullah, adakah layak mendapat nafkah dari bapa kandung disebabkan? Tidak. Okey. Perceraian. Jawapannya tidak. Sebab anak tidak sah taraf adalah hak mutlak ibu kandung dan keluarga ibu kandung. So, anak tidak sah taraf tidak boleh menuntut nafkah maupun harta daripada bapa biologi dia. Okey? Faham ah? Maksud saya minta bulan-bulan 300 tapi dia bagi 100. Okey, macam gini. Mana-mana isteri yang terkilan mengenai jumlah nafkah isteri yang tidak mencukupi, kamu boleh membuat tuntutan di mahkamah syariah yang terdekat. Okey? So, kamu perlu membuktikan kenapa kamu perlu dapat lebih. Maksudnya kamu buktikanlah apa perbelanjaan keperluan seorang isteri. Tapi kalau 100 tu memanglah tidak sesuai dan tidak munasabah, kan? So, buatlah tuntutan di mahkamah, buktikan keperluan bulanan kamu sebagai seorang isteri. Waris harta mama tu tadi terjawab juga saya. Alhamdulillah. Nurul Syafiza. Okey, ingat ah, mama punya harta walaupun anak tidak sah taraf, dia masih boleh dapat. Yang tidak boleh dapat ni harta bapa dia saja. Okey? Macam mana dengan orang bukan Islam nak buat tuntutan macam mana? Kamu boleh tanyalah peguam sivil. Uncle minta maaf sebab Uncle tidak ada pengetahuan mengenai undang-undang sivil. Uncle cuma praktis di dalam undang-undang syariah sahaja. Okey? So, di Sabah kah juga macam tu? Apa di Sabah juga macam tu? Tu aiskrim. Dia panggil cek dulu. Maksud saya minta bulan-bulan 300 tapi dapat 100. Memang actually bukan setakat di Sabah. Di seluruh Malaysia terjadi macam gini. Di mana suami bagi nafkah kadang-kadang memang tidak munasabah. Bagi RM50, 100, 200. Sedangkan pembantu rumah sendiri, Sabah panggil amah-amah ni, pun gaji melebihi 1,000 sudah. Kalau ikut sekarang punya rate, pakai ejen 1,500. Di Sabah ni rata-rata pembantu rumah mau 1,000 ke atas. 1,000 ke bawah, diorang tidak mau sudah menjadi pembantu rumah. Bayangkan, pembantu rumah pun 1,000 dibayar. Ditanggung makan, diberi tempat tinggal, kan? Semua ditanggung. Tapi dia cuma kerja, kasih bersih rumah, masak mungkin, jaga anak. Pun gaji 1,000. Ini isteri, dialah semua cuci baju, semua. Mana-mana kamu punya husband kategori begini, bolehlah membuat tuntutan di mahkamah syariah. Bukan cakap mau bercerai baru mau tuntut. Ada yang tanya, Uncle boleh tuntut ke selepas bercerai? Tuntut nafkah? Boleh. Tapi nafkah edah je lah. 3 bulan. Yang mengandung sampai melahirkan anak. Habis tu tak boleh sudah tuntut nafkah. So, maksudnya, mau tuntut nafkah ni semasa dalam kahwin lah. Okey? Nisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya, si mati tidak pernah berkahwin. Tapi dia ada anak angkat, iaitu anak saudaranya sendiri. Sekarang anak angkatnya mau menuntut tanah si mati. Okey. Bolehkah dia menuntut sedangkan abang kandung dan kakak si mati masih hidup? Siapa yang paling layak menuntut tanah tersebut? Minta penjelasan Uncle. Baik Nisa, anak angkat tidak ada hak. Anak angkat tiada hak, anak angkat tiada hak terhadap harta bapa atau ibu angkatnya. Yang berhak menerima harta adalah waris, ahli waris. Kalaulah yang si bapa angkat tadi itu tiada anak, yang layak menerima hartanya, istrinya, ibu bapanya,
Kalau bapaknya meninggal, istrinya, ibu dan adik-beradiknya. Faham ah? Nisa, anak angkat nih, dah kisahlah apa jantina pun, memang tidak berhak untuk mewarisi harta pusaka. Faham? Alright, ada soalan lain lagi nih. Minta Tuan jawab soalan saya, Along. Apa soalan golong? Mana soalan Along nih? Okey. Saya tanya, saya minta fasah cerai, tapi suami saya tak datang bila panggil ke mahkamah. Tidak masalah, fasah suami datang ke tidak datang. Yang penting penyampaian saman sempurna. Kamu boleh memohon di mahkamah untuk perbicaraan sebelah pihak. Macam mana dengan orang Islam? Bukan orang itu. Okey, uncle tu sudah jawab. Jika si bekas isteri tak dapat mendapat nafkah dari suami, bolehkah kita nak menuntut nafkah? Ada langkah-langkah yang perlu. Ada lantik peguam. Okey? Itulah adalah cara paling mudah. Hak pusaka akan dapat kepada ibu yang bukan Islam kalau anaknya masuk Islam itu meninggal. Okey. Mana-mana orang yang tidak Islam tidak akan menerima harta pusaka, melainkan harta hibah sahaja. Orang yang bukan Islam, walaupun ibu bapa kandung, dia tidak akan menerima harta pusaka. Let's say, satu orang mualaf, dia tiada kahwin, tiada anak, tiada bini, tiada laki. Contoh, dia meninggal. Harta dia pergi mana? Harta dia pergi ke Baitul Mal. Okey. Macam mana mau buat penyelesaian terhadap seorang mualaf? Dia mau bagi juga ibu bapa dia duit, even bukan Islam. Dia boleh membuat ikatan hibah semasa dia hidup. So, dia boleh bagilah kepada non-Muslim, kepada anak buah. So, dia boleh bagi. It's okay. Kita perlu ada jalan penyelesaian. Okay? Alright. Cahaya Rozia. Kalau sudah bercerai, masa kahwin 17 tahun, bolehkah tuntut nafkah tertunggak selama bersama dulu? Jawapannya boleh selagi mana bekas suami itu masih hidup. Okay? Good news for you, Cahaya Rozia AB. Nisa Ahad. Terima kasih Uncle. Puas hati dengan jawapan ini. Alhamdulillah. Okey, soalan seterusnya. Banyak kali sudah saya bawa bincang bagus-bagus. Dia cakap dia mau jimat. Tapi saya nampak dia macam kedekut. Tak tahulah sayakah yang salah atau dia. Okey, kalau macam gitu, kamu hanya perlu membuat tuntutan di mahkamah syariah es krim soda. Okey. Ya, itu nama dia sana. Tiara Ana kan ya. Uncle, betul ke kalau minta fasah, lepas tu nak nafkah anak, kita kena bayar peguam RM4,500? Begini. Pasal bayaran peguam ni, kamu kena berbincang dengan peguam. Setiap peguam, fee peguam adalah berlainan. Okey? Tidak sama setiap peguam yang ada di Malaysia. Mungkin ada yang cas 5,000, mungkin ada cas 10,000. We don't know. Okay? Just bincang kepada peguam yang kamu lantik. Cuma uncle boleh cakap, boleh runding peguam untuk bayar secara ansuran. Bukan semestinya lump sum. Okay? Okay, seterusnya suami meninggal. Faraid ikut Islam, tapi tanggungjawab kepada anak si mati tidak boleh isu tak? Boleh. Mana-mana penerima faraid, kamu boleh tuntut nafkah anak kepada ahli warisnya yang lain. Okay? So, don't worry. Contoh, anak perempuan, tiada anak lelaki. And then, si mati itu husband. Dan husband ada adik-beradik yang lain. Lelaki, perempuan, whatever. Dalam hukum ataupun undang-undang syariah, faraid itu memang adik-beradik yang akan dapat. So, that is okay. Kita kena hukum Islam. Tapi, kamu juga boleh tuntut nafkah anak kepada ahli waris dia, adik-beradik dia tu. Okay? So, don't worry. Fair. Kalau bagi sebagai hadiah, boleh kan? Bagi sebagai hadiah.
boleh, tidak masalah. Sebenarnya mau bagi sebagai hadiah, yang membagi hadiah itu perlu hidup, mati itu tidak boleh. Oke. So, hadiah itulah yang kita panggil hibah. Oke. Alright, kita ada Tuan Arlizam. Waalaikumsalam bosku. Kalau dah bercerai, macam mana ya Faraid ada anak sepasang? So, kalau ada anak sepasang, very easy. Kalau ibu bapa si mati masih hidup, ibu bapa dia akan dapat 1/6. Isteri akan dapat 1/8. So, dalam pembagian harta ni, dia pakai per pecahan. Dia nak pakai percentage. Anak lelaki akan dapat baki 2 bahagian. Anak perempuan akan dapat baki 1 bahagian. Itulah cara simple pengiraan faraid. Okey. Apa lagi ni soalan? Aiskrim. Okey, si aiskrim. Uncle, kalau macam gaduh besar dengan suami, lepas tu suami suruh balik rumah orang tua, boleh isu ke uncle? Atau saya sendiri yang mahu balik rumah orang tua, boleh jadi isu ke uncle? Dia ni memang boleh jadi isu apabila kamu bergaduh kerana suruh balik rumah orang tua. Dari segi perundangan, apabila seorang suami itu menyuruh isteri tu balik ke rumah ibu bapa, seolah-olah itu merupakan satu lafaz cerai kinayah, maksud yang samar-samar, seolah-olah macam mau kasih cerai. Okey, memang ada isu. Alright, Arlizam, ketawa kau bos. Adra, siapa ni? Aldra ke? Ayah saya anak nombor 1, tapi anak perempuan dapat 4 bahagian tanah. Yang lain ada dapat tanah tidak sama. Dosa kah? Kalau masa hidup datuk kamu bagi, itu tidak berdosa. Tapi selepas dia mati, kalau pembahagian harta tu macam gitu, itu berdosa. Sebab kita pun perlu mengikut bahagian mengikut faraid ataupun persetujuan. Okey. Tapi kalau semasa hidup, itu tidak masalah. Itu adalah kuasa seorang bapa untuk bagi anaknya. Yalah, mungkin ada yang dapat 1, dapat 2, dapat 3, kan? Tidak masalah. Siapa ni? Siti Balkis. Uncle, boleh terangkan macam mana proses suluh dilakukan? Tak lama lagi saya akan ada program suluh. Okey. Suluh ni, dia merupakan satu majlis mediasi. Dalam proses mediasi itu, dia diadili oleh pegawai suluh. Pegawai suluh ni satu pegawai kehakiman lah. Dia punya fungsi, dia akan tanya kepada orang yang kena tuntut. Contoh dalam kes nafkah isteri. Seorang isteri menuntut nafkah isteri sebanyak RM1,000 kepada suami. So, bila kita daftar kes ke Mahkamah Syariah, dia ada satu majlis suluh. Okey, bila majlis suluh ni berjaya, contoh berjaya lah, dia tanya husband, okey, kau sanggup bayarkan ni RM1,000? So, husband dia cakap, okey, sanggup. So, bila dia cakap sanggup tu, ada persetujuan di situ. So, pegawai suluh ni akan bawa persetujuan ini ke hadapan hakim untuk diendoskan sebagai perintah. Apa jadi kalau si suami tidak setuju terhadap tuntutan isterinya yang meminta nafkah RM1,000 seperti mana yang telah difailkan di mahkamah? So, benda ni akan dipanjangkan kepada sebutan yang pertama. Okey, dia simple saja. Dia tanya setuju kan, dah setuju. Kadang-kadang ada juga pegawai suluh tu yang akan runding, alah, kau setuju sajalah, memang kadar dia ada, dia punya cara lah pegawai itu untuk menjadi orang tengah supaya perkara ni dapat diselesaikan dengan cara perbincangan. Tapi jika cara perbincangan ini tidak berjaya, maka kes itu akan dipanjangkan kepada sebutan yang pertama dan seterusnya kepada perbicaraan. Okey, faham? Assalamualaikum uncle, mau tanya, kalau macam ni berpisahlah kita, adakah jatuh talak tapi suami tak ada niat? Sebab dia cakap tu kalau macam ni berpisahlah kita. So, benda yang meragukan, benda ni dia kinayah. Mana-mana kinayah ni dia perlu kepada niat. So, kita perlu
mengesahkan di mahkamah syariah, biar hakim yang mengadili sama ada ini kinayah ataupun soreh. Kalau soreh habis ceritalah, cerailah. Tapi kalau kinayah, hakim biasa akan tanya niatnya terhadap lafaz tersebut. So kalau laki dia cakap tiada niat, mungkin hakim akan ikut apa yang laki dia mengaku lah. Okay, faham ah? Andy. Alright. Alright. Uncle, boleh terangkan macam mana proses? Okey, suluh. Uncle pun sudah terangkan. Suluh. Seterusnya, adik meninggal dunia. Adik punya suami dan anak perempuan seorang. Hukum faraid diagihkan. Okey. Soalan dia apa? Mana sudah tu? Adik meninggal dunia. Adik punya suami dan anak perempuan seorang. Hukum faraid diagihkan. Yes, mesti diagihkan. Biasanya mana-mana kalau adik meninggal dunia, husband tu akan dapat 1/4. Okay? Anak akan dapat baki dia tu. Yang lain memang naik pergi nenek dan datuk lah. Okay? Datuk dan nenek akan dapat 1/6 kalau faraid. Putri Sarah, Uncle, bekas isteri lepas habis iddah boleh tuntut bayar sewa rumah lagi kah? Dia boleh buat tuntutan itu di dalam nafkah anak lah. Tapi kalau isteri sahaja tidak dapat. Sebab nafkah sewa rumah apa semua ni hanya dalam iddah 3 bulan sahaja bagi yang mengandung sehingga melahirkan anak. Okey, faham ah? Waris sulu tentu aset Petronas di luar negara. Ini siapa ni? Kasman, kita cerita syariah ni Kasman, bukan hal dunia. Aku ingat suluk. Uncle, kalau perempuan buat tuntutan fasa, perempuan tak boleh buat tuntutan apa-apa? Boleh. Siapa cakap tidak boleh? Boleh, tidak masalah. Okey. Selalunya yang ada masalah adalah membuat tuntutan nafkah iddah lah bagi yang fasah. Okey. Begini bosku. Pakcikku ada isu tuntutan tanah pusaka di Garan NT seluas tahulah pakcikku ada buat tuntutan. Sekarang ni isunya kena tahu juga ahli waris yang lain. Okey, Tuan Arlizam, selepas meninggal uncle, mereka tidak ikut faraid. Mana boleh? Kecuali ada persetujuan. Kalau tiada persetujuan, kena ikut faraid. Bolehkah saya tuntut hutang nafkah nanti? Tuntut hutang nafkah? Boleh. Nama dia tunggakan nafkah, bukan hutang nafkah. Tunggakan nafkah boleh dituntut di mahkamah selagi mana bekas suami itu hidup masih. Kita ada Eva. Waalaikumsalam. Okey. Ni. Uncle, suami buat tebus talak. Suami buat tebus talak. Isteri tidak boleh tuntut nafkah iddah dengan mutaah kah? Tebus talak tidak boleh. Betul. Untuk cerai huluk tidak ada tuntutan mutaah. Okey. Dan nafkah iddah. Itu betul. Alright, soalan seterusnya. Saya masih ada suami, tapi tanggungjawab dia tak nak jalankan. Saya nak tuntut cerai. Bolehlah tuntut, lantiklah lawyer. Okey. Salam tuan, sejak bercerai tahun 2015, suami tak pernah bayar iddah. Macam mana tu? Boleh tuntut ke? Boleh. Teruskan tuntut di mahkamah, tidak masalah. Okey. Kalau kita pregnant, suami curang, apa hukumnya? Kamu pregnant, suami curang. Sekarang di sini punya ruangan, bukan tanya hukum, tanya undang-undang. Okey. So kalau isteri curang, buat laporan lah. Okey. Kalau ada anak, boleh tuntut nafkah berapa persen untuk anak? Tengok keperluan anak. Okey.
Dia memang ada percentage yang dicadangkan oleh arahan amalan, tapi mahkamah selalu melihat kepada keperluan dan kemampuan seorang bapa. Mostly lah, kebanyakan nafkah anak ni boleh tuntut sebanyak 33% untuk satu anak, 43% kah untuk 2 atau 3 orang anak. Lebih kurang macam itulah. Okay. Kalau suami selalu lebihkan family dia sampai hilang tanggungjawab sebagai suami pada anak bini, Nurul Hidayah up. Kalau suami kamu begitu, ndak puas hati, kamu buat tuntutan di mahkamah. Tidak bagi nafkah, minta nafkah. Okey? Salam, saya mau bertanya, Bah. Bolehkah saya batalkan poligami? Boleh. Apa perkara kamu boleh batalkan? Mana lagi ni? Okey, uncle, bekas suami cuma bagi 500 untuk nafkah anak 5 orang. Dia tidak benarkan saya tuntut muta'ah dan hartas pencerian. Dia tidak benarkan, kamu tuntut sajalah. Apa masalah? Kan? Itu dia yang tidak benarkan, mahkamah benarkan. Okey? Natasha, hujung bulan ni dia mau kahwin sudah. Bila dia bagi 500, dia tidak benarkan anak minta duit lagi, walau untuk ke sekolah. Kamu tuntutlah di mahkamah, cakap 500 tu tidak cukup. Okey? Buat tuntutan ubah perintah nafkah anak. Uncle baca komen saya. Siapa ni? Si Nurul. Nak mau lah Uncle baca. Terima kasih Uncle. Uncle nak mau baca komen kau. Mana si Nurul ni? Kalau suami selalu lebihkan family dia, Nurul. Nurul, Uncle sudah jawab. Kalau dia lebihkan family dia, minta nasihat daripada pejabat agama supaya memberi keseimbangan di dalam tanggungjawab sebagai seorang anak dan sebagai seorang suami dan bapa. Kita di mahkamah syariah ni tiada pun tuntutan mau melarang anak tu suami itu mau lebihkan keluarga dia. Kamu pula sebagai seorang isteri, cubalah berbincang secara baik. Okey? Begitu saja. Tiada pun dalam undang-undang mahkamah syariah kita mau saman laki sebab kasih lebih dia punya bapa, mama, adik-beradik. Tiada. Okey? Kalau diperlukan anak, suami dah bayarkan duit sewa rumah bekas isteri, suami kena bayar juga ke? Apa ni? Kalau keperluan anak, suami dah bayarkan duit sewa rumah bekas isteri, suami kena bayar juga ke? Boleh. Boleh minta sebab anak dia tinggal di situ. Tapi tidak boleh lah. Kalau mau, seimbangkan lah. Orang yang duduk sekali itu bagilah. Kalau contohnya 2 anak, tinggal sekali sama mamanya 3, bahagi 3 lah. Dia punya sewa rumah tu kan. So 2 tu bapak dia bayar lah. Bolehkah tuntut duit muta'ah? Sebab tentera kan sudah ada potongan setiap bulan sesama isteri. Muta'ah boleh. Mana-mana orang yang bercerai disebabkan oleh puncanya dari suami, boleh tuntut muta'ah. Bismillah. Kecuali cerai huluk tadi itu. Sebab itu perceraian berpunca daripada isteri. Cerai huluk kan, tebus talak. Okey, soalan seterusnya. Uncle, kalau isteri tidak mau duduk suami dengan alasan kerja macam mana? Anak suami jaga bolehkah? Uncle, kalau isteri tak mau duduk suami dengan alasan kerja macam mana? Anak suami juga bolehkah? Uncle nak faham lah soalan kau ni, Gibran. Kau boleh pakai bahasa Melayu yang senang faham lah. Justice for Johnny Depp. Macam mana dengan orang bukan Islam nak buat tuntutan macam mana? Tuntut di mahkamah sivil. Boleh cari peguam sivil. Okay, Justice for Johnny Depp. Johnny Depp. Siapa ni? Kedah Sempoy. Waalaikumsalam. Sekarang dia keluar dah dari rumah. Dia duduk dengan mak. Nurul Kaftan Murah.
Aduh, sekarang nih coba bagi soalan, jangan bagi kenyataan. Lena reject. Apalagi Lena Jack punya soalan ya. Lena Jack. Tiada pun Lena Jack. Lena Jack, tiadalah soalan kamu. Uncle dah jumpa. Ini Lena Jack, bukan? Oke. Oke. Alright. Alhamdulillah kita pun sudah menjawab kebanyakan soalan yang telah diutarakan. So Uncle harap soalan dan jawapan pada hari ini bolehlah menjadi panduan terhadap semua isu-isu di mahkamah syariah. So Uncle harap majlis ilmu kita ni boleh kita teruskan lagi pada malam besok. Okey, ada soalan lagi satu. Uncle, bukan masalahnya dari saya, Cahaya Rozia. Tapi suami tak nak teruskan fasah dan terus dia minta duit untuk tebus talak. Jadi saya tak nak panjangkan kes, saya bayar je lah. Itu masalah dia. Bila kamu dah tahu undang-undang, kau mau cepat komen bedal je. So isu dia memang tak boleh tuntut lah muta'ah dan nafkah edah. Kalau kamu ada peguam akan nasihatkan jangan terima. Sebab kamu nanti tidak boleh tuntut muta'ah dan nafkah. Oleh kerana kamu tidak ada ilmu, maka inilah kesannya kamu tidak boleh tuntut. Okey Cahaya, kesilapan kamu adalah membuat keputusan terburu-buru tanpa memikirkan kesan di belakangnya. Okey? Tidak apa. Okey? Kamu dapat tuntut muta'ah dan nafkah edah pun tidak apa. Kita carilah duit sendiri. Okey? Tiada masalah. Okey? Kan hold case dan teruskan. Apabila sampai tahap JKP, jika defendant masih tidak bawa wakil, dia dengan sengaja drag case, adakah mahkamah akan hold case? Tidak. Mahkamah akan teruskan. Cuma benda ni akan dihakam lah. Okey? Tuan, bekas isteri ada tak hak ke atas duit pencen suami? Sebab bercerai lagi setahun. Bekas suami nak pencen. Tiada hak. Bekas isteri tiada hak pencen. Tapi dia ada hak di dalam tuntutan harta sepencarian. Pencen bukan harta sepencarian. Okey? So, jelas Banyak juga ni yang isu pasal pencen-pencen ni. Pencen adalah hak si suami serta isteri kalau dia meninggal lah. Kalau dia belum meninggal, dia punya sendirilah. Kalau dia sudah meninggal, ibu bapa dia, anak di bawah umur 18 tahun dan istrinya sahaja. Isteri-istrinya, ya betul. Kalau 2 isteri, semua isteri dapat. 3 pun dapat. Okey? Jadi maksudnya defendant tak bawa wakil dengan sengaja, kes tetap akan di peringkat seterusnya. Yes. Betul. Okey. So, kita sudah di penghujung kita punya live. So, Uncle thank you sebab join Uncle punya live pada malam ni. So, besok kita akan start macam biasa jam 8 malam. Okey. So, kita akan bawa info ataupun isu yang berlainan pula. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.